Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustadz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-43. Tajuk yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah Yaumur Raji' wa Bi'r Ma'unah. Yaumur Raji' wa Bi'r Ma'unah. Apakah perkara itu? Kita akan jelaskan kemudian insyaallah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kelas talaqi kita melalui udara ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Sidang pendengar Radio IKI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam siri yang lalu kita memperbahaskan penghujung daripada peristiwa peperangan Uhud, peperangan yang begitu hebat, peperangan yang begitu menyentuh kepada hati dan perasaan kita, peperangan yang dipenuhi dengan banyak pengajaran, bukan hanya sekedar kesabaran atau ridha dengan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin, akan tetapi tersimpan di dalamnya prinsip-prinsip kehidupan yang perlu untuk menjadi pegangan kepada kita di dalam mengharungi kehidupan kita di dunia ini. Tentunya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sumber utama untuk kita mengambil pengajaran, disebabkan sirah itu adalah menceritakan kehidupan baginda Rasulullah di dalam menghadapi al-ahdath, yakni di dalam menghadapi pelbagai kejadian-kejadian, yang mana kejadian-kejadian yang berlaku di zaman itu contohnya atau kejadian itu boleh berlaku di zaman kita, sehingga dengan kita mempelajari bagaimana sikap Nabi menghadapi kejadian-kejadian di zamannya adalah sikap yang perlu kita ambil di dalam kita menghadapi kejadian-kejadian yang kita hadapi di zaman kita, tentunya melalui peristiwa atau melalui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar Radio IKI dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan memperbahaskan tentang Yaumur Raji' atau hari Ar-Raji'. Wa Bi'r Ma'unah. Bi'r itu perigi, Ma'unah adalah nama kepada perigi tersebut. Raji' itu pun juga nama sebuah tempat yang digenangi air untuk menjadi tempat persinggahan para musafir bersinggah di situ dan memanfaatkan air yang ada. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti memberitahukan atau menuliskan dalam kitabnya Fiqhus Sirah bahwasanya Yaumur Raji' itu berlaku pada tahun ketiga daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ianya tak jauh daripada peristiwa peperangan Uhud dan peperangan Hamra'ul Asad, yaitu dua peperangan yang berlaku dalam masa yang amat dekat antara perang Uhud dan Hamra'ul Asad. Saya ingat kedua-duanya saya sudah perbahaskan. Tak lama daripada kejadian itu berlakulah satu peristiwa kejadian yang dinamakan Yaumur Raji' atau Hari Ar-Raji'.
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasanya telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan daripada kabilah Udal dan kabilah Qarah. Dua kabilah ini datang utusannya, wakil daripada kedua kabilah tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahwasanya di kampung kami terdapat ramai orang-orang yang ingin mengenali kepada Islam dan sebahagiannya pun sudah kenal dengan Islam. Alangkah baiknya kalau Rasulullah menghantarkan guru atau da'i, pendakwah ke tempat kami untuk dapat mengajarkan kepada bangsa kami tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda merespon kepada jemputan dan undangan itu daripada delegasi tersebut sebagai tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan dakwah tersebut. Maka baginda menghantarkan Marthad bin Abi Marthad, Khalid ibn al-Bukair, Asim bin Thabit, Khubayb ibn Adi, Zaid ibn Dathinnah, dan juga Abdullah bin Tariq. 6 orang ini adalah daripada kalau bahasa mungkin boleh disebutkan the best teacher di dalam Al-Quranul Karim serta pemahamannya. Maka dihantarlah guru itu bersama dengan 2 delegasi daripada kabilah Udal dan juga Qarah. Respon Nabi Muhammad SAW kepada jemputan itu memberikan satu makna kepada kita bahwasanya tanggung jawab dakwah itu adalah mesti dikongsi bersama oleh para pendakwah-pendakwah yang lain. Tidak dapat seseorang hanya mengatakan saya seorang saja yang pandai di dalam berdakwah. Tetapi perlu dikongsi bersama, yang mana perkara yang sedemikian itu tanggung jawab semua pihak dan khususnya kepada mereka yang mempunyai latar belakang ilmu, yang mana ilmu itu adalah ilmu syariah yang wajib untuk disampaikan kepada orang lain. Sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan tentang jalan yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Rasulullah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apakah itu? Ad'u ilallah, saya mengajak orang lain, saya berdakwah kepada orang lain, mengajak mereka ilallah, kepada Allah. Fokus utama daripada dakwah itu adalah mengajak orang lain kenal kepada Allah, mengajak orang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengajak orang lain kepada dirinya, tidak mengajak orang lain kepada kelompoknya, tidak mengajak orang lain kepada madhabnya, tapi mengajak orang lain untuk lebih hampir kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya terlaksana maksud tujuan utama ciptaan manusia di atas muka bumi ini semata-mata untuk kenal dan menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhaskan tugasan itu dan jalan yang dipegang oleh Nabi untuk dirinya sahaja. Baginda menyebutkan ayat tersebut, ana wa manittaba'ani, saya yang pertama mengajak orang lain kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti saya. Yani untuk berdakwah mengajak orang lain kepada Allah mesti mengikut cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Beliau
yang mengatakan saya ini adalah diutus oleh Allah bukan kepada bangsa Arab sahaja, tapi kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad tidak mengajak orang lain kepada kebangsaannya, yakni bangsa Arab, perkauman. Tidak mengajak orang lain untuk mengikut oleh karena bahasanya. Tetapi Nabi Muhammad mengajak orang Arab, orang bukan Arab, berkulit hitam, berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit apa saja warna kulit manusia, ilallah. Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada ayat tadi jelas kalau dakwah itu adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang-orang yang beriman, khususnya mereka yang dilabelkan sebagai pendakwah, berkongsi tugasan mereka, sehingga kerja dakwah ini bila mana dikongsi bersama akan menjadi ringan. Kalau sesuatu itu berat, satu orang saja yang bawa, maka dia akan menjadi berat. Kalau dikongsi di dalam membawanya, maka akan menjadi ringan. Demikian dalam pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sidang pendengar dikim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk merespon undangan dan jemputan itu dan sebagai tanggung jawab Nabi SAW serta tanggung jawab para pendakwah yang lain, Nabi menghantarkan 6 orang tersebut dan memilih daripada 6 orang itu seorang amir, yakni yang menjadi ketua rombongan, ketua grup yang dipilih oleh Nabi SAW adalah Asim ibnu Thabit. Asim ibnu Thabit ini adalah mempunyai hubungan kerabat dengan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Daripada sini kita melihat dan memahami bahwasanya bila mana kita bermusafir dengan rombongan, sunnah untuk melantik salah seorang daripada rombongan itu untuk menjadi amir. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bermaksiat kepada seorang amir, maka dia bermaksiat kepada aku, yakni bermaksiat kepada seorang yang telah dilantik untuk bertanggung jawab dalam sesuatu, baik di dalam dalam rehlah, bermusafir, dilantik seorang amir yang tidak patuh atau melanggar, maka seakan-akan dia telah melanggar suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sunnah untuk melantik seorang amir di dalam musafir atau dalam grup bila mana kita bermusafir. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan mereka. Sayyiduna Abu Hurairah menceritakan sebagaimana cerita ini diriwayatkan dalam oleh Imam Al-Bukhari. Mereka 6 orang ini berjalan menuju ke sebuah tempat yang dikatakan Had'ah, yaitu lebih kurang 7 batu daripada antara Asafan dengan Makkah. Yakni nama kawasan itu Had'ah terletak antara Asafan, nama sebuah perkampungan, dan juga Makkah, yang lebih hampir kepada Asafan, lebih kurang 7 batu, yakni daripada Madinah agak jauh. Maka ketika dalam perjalanan itu sampai di sebuah tempat perkampungan yang didiami atau diduduki oleh seorang kabilah daripada Hudzail yang dikenal dengan Banu Lihyan. Maka ketika sampai di kawasan itu, mereka orang yang datang untuk meminta kepada Rasulullah guru untuk mengajar kepada bangsanya, mereka itu berkhianat dan berteriak memanggil kepada Banu Lihyan daripada kabilah Hudzail atau daripada perkampungan Hudzail,
maka mereka semua keluar dengan lebih kurang 100 orang, mengepung 6 orang guru atau pendakwah yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua delegasi tadi berkhianat, memanggil kepada perkampungan Bani Lihyan itu atau keluarga Bani Lihyan itu untuk membantu mereka membunuh serta menangkap kepada orang-orang yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika didapati kesan langkah kaki mereka, yakni kesan langkah kaki 6 orang yang dihantar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati kesan daripada biji-biji korma. Maka ketika dapat biji korma, mereka Banu Lihyan itu yang mengejar kepada 6 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mengatakan ini adalah korma daripada Yathrib, yakni daripada kota Madinah. Maknanya korma Madinah itu sudah amat dikenali dan dapat dibezakan melalui bijinya. Maka ketika mendapati biji korma dan mereka kenal biji korma itu adalah datangnya daripada Madinah, mereka menyadari kalau sebentar tadi grup yang daripada Madinah itu lalu di tempat ini. Maka diikuti daripada kesan biji korma itu dan langkah kaki mereka untuk dihampiri oleh kabilah tersebut. Maka ketika mendapati diri mereka didatangi oleh 100 orang dengan membawa persenjataan yang lengkap dan panah yang dibawanya, mereka 6 orang itu menaiki sebuah bukit yang agak tinggi untuk mereka dapat menyelamatkan diri, berbentengkan dengan bukit itu agar supaya mereka dapat menghindari daripada Bani Lihyan yang ingin membunuh ataupun menyakiti kepada mereka. Maka pada waktu itu, mereka orang-orang yang berada di bawah daripada kabilah Hudzail atau perkampungan Hudzail mengatakan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kamu akan, saya jamin keselamatan kamu bila mana kamu turun, dan saya janji kami tidak akan membunuh kepada kamu, yakni memujuk kepada sahabat Nabi untuk turun dan mereka tidak akan membunuhnya. Lalu kemudian setelah mendengar perkataan itu, tujuan daripada mereka Banu Lihyan itu adalah untuk menipu agar supaya sahabat Nabi yang berada di atas bukit itu turun. Sementara mereka Banu Lihyan tidak dapat menaiki bukit itu kerana bila mana menaiki bukit itu mudah kepada yang berada di atas bukit untuk menggunakan pedangnya atau senjata yang tajam dengan melukai ataupun membunuh kepada seseorang yang salah seorang daripada mereka bila mana ingin menaiki kepada bukit tersebut, maka mereka terpaksa menunggu di bawah dan menipu kepada 6 orang itu agar supaya turun dengan jaminan keamanan. Maka di dalam hal ini 6 orang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat 2 grup. Yang satu seperti Asim ibn Thabit mengatakan, saya tidak ridha untuk berada di bawah jagaan atau jaminan orang-orang kafir, yakni enggan untuk turun. Maka sebahagian daripada mereka yang berhampiran dengan Asim itu menggunakan panahnya untuk dihunuskan kepada Asim ibn Thabit, yang pada akhirnya Asim ibn Thabit pun terkena kepada panah itu dan syahid dalam kejadian tersebut. Sebelum beliau meninggal dunia atau sebelum beliau syahid, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, sampaikan berita tentang kami ini kepada nabimu.
Demikian kata-kata Asim ibnu Thabit. Wa baqiya Khubaybun, adapun Khubayb, Zaid ibnu Dathinnah, dan salah seorang lagi bersama dengan mereka berdua, pada akhirnya bersetuju untuk menerima jaminan daripada kata-kata mereka Banu Lihyan untuk menjamin keamanan bila mana mereka turun. Adapun Asim bin Thabit tidak mahu, demikian Marthad bin Abi Marthad enggan untuk menerima jaminan di bawah orang kafir. Kita akan petik daripada dua perbezaan atau sikap as-sahabah tentang bagaimana menyikapi orang kafir yang memberikan jaminan kepada kita dengan jaminan keamanan. Daripada dua peristiwa ini kita akan nampak bahwasanya dibenarkan menerima jaminan daripada orang kafir bila mana kita meyakini dengan jaminan itu akan keamanan dan juga kebolehan untuk dan kemampuan atau harapan untuk dapat menyelamatkan diri daripada tangkapan orang kafir tersebut. Maka dalam hal ini seperti sikap Khubayb dan juga Zaid yang menerima jaminan daripada orang kafir itu disebabkan oleh kerana mereka mempunyai harapan dengan adanya keamanan yang dijamin untuk mereka berdua, adanya peluang untuk mereka dapat menyelamatkan diri dan menyambung kehidupan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sikap Khubayb adalah menerima jaminan daripada orang kafir. Adapun sikap yang kedua yang juga dibenarkan adalah sikap Asim ibn Thabit yang enggan untuk menerima jaminan orang kafir disebabkan oleh kerana beliau yakin dengan jaminan itu, berjaminan itu adalah sebuah penipuan dan palsu, yang mana bila mana ia menerima akan jaminan tersebut dan dikhianati oleh pihak kafir itu akan menjejaskan kepada keimanan dan juga sembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihalang atau disakiti ataupun dipaksa untuk keluar daripada agama Nabi Muhammad. Maka lebih baik seperti Asim ibn Thabit tadi, lebih memilih untuk tidak menerima jaminan itu kerana jaminan itu dipandang akan menjejaskan kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini dua sikap yang berbeza kepada as-sahabah menjadi satu sumber hukum bagi kita di dalam menghadapi jaminan daripada orang kafir. Maka dilihat daripada beberapa aspek. Asim bin Thabit sikapnya benar, demikian Khubayb dan juga Zaid ibn Dathinnah pun juga benar dengan persepsi yang berbeza satu dengan yang lain. Ketika mereka turun dengan berpegang kepada jaminan itu, maka orang-orang kafir itu melepaskan tali panah. Itu panah mempunyai tali yang yang boleh memanjang semacam getah itu, yang memanjang untuk menarik anak panah dan untuk dihunuskan ke sasaran yang dituju. Tali itu dibuka atau getah itu dibuka dan diikat kedua tangan Khubayb dan juga Zaid ibn Dathinnah. Maka mereka berdua mengatakan, hadza awwalul ghadri. Ini adalah khianat yang pertama dilakukan oleh mereka yang menjanjikan keamanan. Salah seorang daripada mereka sebelum diikat atau sesudah diikat enggan untuk dibawa oleh mereka Banu Lihyan, yang pada akhirnya berusaha untuk melawan, yang pada akhirnya sahabat itu dibunuh oleh Banu Lihyan. 3 orang dibunuh di atas bukit, 3 orang yang turun untuk menerima jaminan itu atau jaminan keamanan, yang 3 orang di atas bukit terbunuh. Salah seorang di antara mereka adalah Asim bin Thabit dan juga Marthad bin Abi Marthad. Adapun yang turun untuk menerima jaminan itu Khubayb, Zaid dan salah seorang lagi. Salah seorang itulah yang ketika diikat dan ingin dibawa enggan dan berusaha untuk melawan, lalu dibunuh oleh Banu Al-Lihyan.
Maka dengan demikian hanya tersisa 2 orang daripada 6 orang itu yang dihantar oleh baginda Rasulullah SAW sebagai cikgu. Mereka berdua adalah Khubayb dan juga Zaid ibnu Ad-Dathinnah. Sebelum saya sambung kisah Khubayb dan juga Zaid, Asim bin Thabit yang menjadi ketua amir kepada rombongan itu, sebelum dibunuh dia berdoa kepada Allah sebagaimana saya bacakan sebentar tadi. Ya Allah, sampaikan berita tentang kami kepada Nabi kamu. Kemudian Asim juga berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku keluar daripada Madinah untuk menjaga, melindungi dan menyebarkan agamamu. Aku mohon kepadamu untuk engkau menjaga daging aku ini untuk disentuh oleh orang kafir. Ya Allah, aku tak mahu menyentuh orang kafir. Mohon engkau juga mohon engkau juga jaga tubuh badan aku untuk disentuh oleh orang-orang kafir atau orang musyrik. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh Asim ibnu Thabit. Maka setelah doa itu dibaca, barulah Asim ibnu Thabit dibunuh sebagaimana saya katakan sebentar tadi dengan panah yang pada akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membunuh ini adalah orang-orang yang mempunyai kebencian dan dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa yang sama, mereka adalah merupakan orang-orang yang hanya mengharapkan keduniaan daripada apa saja yang dilakukan oleh mereka. Yaitu, mereka Banu Lihyan mendengar seorang wanita bernama Sulafah binti Sa'ad. Sulafah ini seorang wanita yang ahli keluarganya itu dibunuh oleh Asim dalam peperangan sebelumnya. Dendam yang membara di dalam hati perempuan itu, yang bernama Sulafah, yang membara di dalam hati dan jiwanya, menutup hati nuraninya, menutup perasaan belas kasihan dan lembut yang merupakan ciri khas seorang wanita. Maka didapati pada waktu itu, Asim ibnu Thabit salah seorang yang didendami oleh Sulafah binti Sa'ad untuk sesiapa yang mampu dan berjaya membunuh kepada Asim ibnu Thabit untuk dibeli kepalanya, dan dia bernazar bahwasanya kalau aku dapati kepala Asim ibnu Thabit, aku akan minum arak daripada tengkorak kepala Asim ibnu Thabit. Sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seseorang bila mana dipenuhi dengan kebencian dan dendam, maka orang itu tidak akan hidup di dalam kenikmatan, bahkan keselesaan dan ketentraman. Sentiasa gelisah, sentiasa dipenuhi dengan marah, sentiasa diselimuti dengan kebencian, sehingga orang yang berada dalam keadaan demikian telah menyiksa dirinya lebih berat berbandingkan dengan menyiksa kepada orang yang dia dendam kepadanya. Tidak disedari hidup sepanjang waktu dalam keadaan dia terseksa dengan perasaan dendam yang dipelihara di dalamnya. Demikian yang berlaku kepada sebahagian orang yang saya kisahkan dalam peperangan Uhud, seorang wanita juga yang mempunyai perasaan dendam yang tidak terubati kecuali dengan membelah dada Sayyidina Hamzah, mengkoyak dan juga memotong telinga dan hidungnya hanya untuk mencari kepuasan dan mengobati perasaan dendam yang tersimpan di dalam hati dan sanubarinya. Demikian yang berlaku kepada seorang wanita penari di zaman Sayyiduna Yahya, Nabi Allah Yahya alaihi salam.
wanita itu menghendaki untuk dinikahi oleh Nabi Yahya, akan tetapi Nabi Yahya enggan untuk menikahinya. Ketika wanita itu dipinang oleh seorang raja, wanita itu meminta mas kahwin. Kepala Nabi Yahya dihadapkan di hadapannya. Maka itu pun ditunaikan oleh orang tersebut. Dibunuh Nabi Yahya, dipenggal, dipisahkan kepalanya, diletakkan di sebuah dulang dan dijadikan mas kahwin pernikahan dengan wanita tersebut yang hanya mencari kepuasan dengan membunuh kepada orang yang dia dendam dan benci kepadanya. Bahaya kebencian dan dendam adalah amat menyakitkan dan menyeksa kepada perasaan hati orang tersebut. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak mempunyai sifat marah. Bahkan baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mempunyai sifat dendam kepada orang lain. Maka Sulafah yang mempunyai nazar sedemikian oleh kerana keluarganya yang dibunuh oleh Asim, maka Banu Lihyan yang berjaya untuk membunuh kepada Asim ibn Thabit, ingin menghampiri kepada jasad Asim ibn Thabit dan ingin memenggal kepalanya untuk dibawa dan dijual kepada Sulafah binti Sa'ad. Maka ketika mereka menghampiri kepada jasad Asim ibn Thabit, didapati ribuan atau tentera daripada lebah menghampiri dan juga mengelilingi jasad Asim ibn Thabit. Maka mereka yang berusaha nak menghampiri jasad Asim akan terhalang dengan sengatan lebah. Lalu mereka mengatakan, tunggu nanti setelah lebah itu pergi, barulah kita ambil ini jasad. Maka setelah ditunggu sampai petang, kembali ke tempat semula, didapati jasad Asim ibn Thabit sudah tidak ada di tempat itu, dibawa oleh lebah atau dijaga oleh lebah. Maha suci zat yang hanya menghantarkan lebah untuk menjaga jasad seorang yang amat dikasihi atau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tanda kabulnya doa Asim ibn Thabit yang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku jaga agamamu, mohon engkau jaga dagingku ini daripada disentuh oleh orang-orang musyrik. Maka Allah pun kabulkan doa Asim ibn Thabit, dan juga tengok bagaimana orang yang dia berada di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun setelah meninggalnya pun jasadnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa masa mengejar kepada kita. Ini adalah bahagian pertama daripada Yaumur Raji', yaitu hari di mana baginda menghantarkan 6 orang untuk menjadi cikgu, guru, mengajarkan Al-Quranul Karim, akan tetapi berlaku di luar apa yang dijangkakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pengajaran yang perlu diambil daripada sini adalah tidak semua yang kita rancang akan berjaya sesuai dengan yang dirancang, dan juga ridha kepada apa yang berlaku di luar apa yang dijangka. Seperti mana berlaku baginda mengharapkan mereka berenam itu menjadi guru dan mengislamkan ramai orang, akan tetapi ketentuan Allah mempunyai hikmah di sebalik apa yang sudah berlaku. Baginda pun juga ridha dengan apa yang sudah berlaku, tidak mempersoalkan dan mempertanyakan kenapa orang yang keluar berdakwah dibunuh. Tidak mampukah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka karena mereka itu kan menyebarkan agama Allah? Untuk mengetahui rahasia yang sedemikian, insya-Allah kita akan berikan jawabannya pada kelas yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.